إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratlah doa di langit luas, tunggu harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini bersama lagi dengan Pak Haji. Di petang-petangan ini kita belajar menyemak tentang pengobatan herba dalam perawatan pelbagai penyakit. Alhamdulillah, semalam kita telah belajar tentang bagaimana medan elektromagnetik, ya, bagaimana ianya bila terganggu akan mengakibatkan gangguan-gangguan kesihatan. Jadi oleh sebab itu, maka hari ini Pak Haji nak cakap lagi tentang suatu penyakit yang sangat-sangat popular. Penyakit apa tu? Penyakit kencing manis. Sehingga kan penyakit kencing manis ini dia bukan berasal daripada kuman, bukan daripada virus, bukan daripada bakteri. Ya, penyakit kencing manis ini disebabkan kerana permasalahan apa disebut sebagai penyakit degeneratif. Disebut dalam tanda kutip degeneratif. Masya Allah, Masya Allah, ya. Baik, namun begitu, walaupun dia bukan kuman, walaupun dia bukan virus, tetapi dia juga disebut sebagai penyakit epidemik, seperti penyakit yang menular. Sebab apa? Sebab penyakit kencing manis ini berlaku terus menerus, seolah-olah seperti satu penularan, seperti virus COVID-19, seolah-olah begitu. Seperti ada, ya, akan kena di satu kota, begitu juga berada di semua tempat. Subhanallah, sebenarnya apa? Sebenarnya kita ini telah dirosakkan oleh makanan yang kita makan pada hari ini.
Makanan yang kita makan pada hari ini ialah kebanyakan makanan yang terkuras. Bukan makanan itu sebenarnya mendatangkan racun. Makanan itu baik untuk manusia. Tetapi semuanya telah terkuras. Semuanya telah menjadi hampas. Gula jadi hampas. Gula asalnya itu daripada gula merah menjadi gula putih. Bila gula putih itu berartinya satu proses refine, iaitu mengeluarkan molasses, lalu terjadilah gula putih yang merosakkan tubuh badan. Begitu juga beras. Beras perang, beras merah itu telah bertukar menjadi beras putih hasil daripada polish, iaitu mengeluarkan kulit luar yang mempunyai zat, vitamin, mineral dan sebagainya. Begitu juga dengan tepung yang kita ambil pada setiap hari. Ditambahkan lagi dengan aditif makanan, tambahan makanan, pewarna, bahan untuk mengenakkan makanan, dia punya perasa, untuk menambahkan rasa, maka menjadikan makanan hari ini sebagai makanan pembunuh lebih berat, lebih parah daripada COVID-19. Tetapi orang tidak takut kerana itu adalah makanan. Ya, makanan, tetapi makanan yang menjadi pembunuh di dalam kesenyapan. Jadi oleh sebab itu maka terjadilah suatu epidemik penyakit yang disebut sebagai penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis ini ialah akibat daripada makanan-makanan itu yang membuatkan pankreas yang mengeluarkan insulin untuk menukarkan makanan bentuk gula atau karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh badan kita itu ditukar menjadi tenaga. Akan berlaku beberapa hal. Yang pertama, maka ketidakpekaan. Jadi berartinya tak sedar bahawa makanan berbentuk glukosa ataupun berbentuk karbohidrat yang masuk dalam tubuh badan itu, ketidakpekaan sel-sel di pankreas itu mengeluarkan insulin. Jadi insulin tidak dibebaskan, insulin tidak dikeluarkan, mengakibatkan lambakan gula, limpahan gula di dalam darah. Satu. Yang kedua, keluar tetapi tak cukup. Dua. Yang ketiga iaitu kerosakan yang berlaku di pankreas itu sendiri. Jadi oleh sebab itu maka bagaimanakah cara herba mengubati pesakit kencing manis? Maka kencing manis itu Pak Haji bagikan kepada dua. Yang pertama, kencing manis yang kering. Yang kedua, penyakit kencing manis yang basah. Penyakit kencing manis yang basah iaitu apabila luka lambat sembuh. Luka lambat sembuh yang menyebabkan berlakunya gangren. Dan gangren ini akan menyebabkan jangkitan kuman di situ, akan akhirnya kaki itu terpaksa diamputasi atau dipotong. Kalau tidak, kuman itu dibiarkan. Kalau dibiarkan, nanti kuman itu akan naik terus, akan kena diabetic coma, akan masuk ke dalam saluran darah dan menuju ke otak, membuatkan orang itu koma. Diabetic coma, yakni dia koma kerana penyakit kencing manis. Jadi terpaksa diamputasi, terpaksa dipotong. Ini yang jenis bentuk apa disebut sebagai kencing manis basah. Adapun satu lagi, kencing manis dalam bentuk yang kering. Orang ini kalau luka saja tidak mempunyai permasalahan, lukanya itu akan cepat sembuh. Malah dia tidak mempunyai, tetapi dia efek kepada tubuh badannya pula akan menjadi semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Ini akan menyebabkan satu sisi yang lain. Ini akan menyebabkan satu sisi yang lain. Jadi oleh sebab itu maka orang yang ada masalah kencing manis yang kering ini, dia akan banyak melibatkan saraf. Antara sarafnya ialah dia akan pergi kepada bahagian mata, retina, retinopati. Jadi di mana saraf
ya, di mana gangguan saraf itu akan menyebabkan matanya tidak dapat melihat. Lama kelamaan, sebelah kiri atau sebelah kanan atau hilang kedua-duanya. Saraf di bahagian kakinya sakit, panas seperti dilayur api di malam hari, seperti ditusuk jarum berterusan. Ini menyebabkan susah tidur pada waktu malam, mengakibatkan juga menyebabkan tekanan ataupun stres yang tinggi. Jadi oleh sebab itu, orang yang mempunyai masalah daripada masa kencing manis yang kering ini mempunyai masalah saraf yang tinggi lebih daripada orang yang ada masalah kencing manis yang basah. Kencing manis yang basah ni luka saja. Dan bagi mereka yang ada masalah kencing manis kering ini, dia akan berlaku masalah hipotensi. Hipoten, ya, jadi lemah tenaga lelaki. Adapun bagi mereka yang mempunyai masalah kencing manis yang basah, dia tidak banyak menghadapi masalah hipotens. Jadi oleh sebab itu, maka ada perbezaannya. Jadi oleh sebab itu, maka di sini ada kaedah terapi yang nak kita gunakan di dalam rawatan yang basah dengan yang kering. Bagi pengobatan herba di HPA, Pak Haji akan memberikan dua cara pengobatan. Pengobatan untuk yang kering dan pengobatan untuk yang basah. Jika pengobatan yang basah itu, yang pertama ialah dengan memperbaiki hormon yang ada dalam tubuh badannya, iaitu dengan kita memberikan dia kita berikan dia dengan human growth hormone. Pak Haji ulangi sekali lagi bahawa cara pembahagiannya ialah dengan satu penyakit kencing manis yang basah, satu penyakit kencing manis yang kering. Baik, sekarang ni Pak Haji nak selesaikan dulu penyakit kencing manis yang jenis basah. Jadi kita menggunakan, dipanggil IGF. Untuk yang basah ni, apa itu IGF? IGF ialah insulin growth factor yang diambil daripada hati. Bagaimana kita nak keluarkan IGF ini? Nak keluarkan IGF ini, kita kena keluar dengan menggunakan human growth hormone, HGH. Itu dia punya cara bagaimana merawat sesuatu yang basah. Apabila kita menggunakan HGH, ya, kita gunakan HGH, kita spray di lidah, di bawah lidah, satu hari 5 kali, dan kita boleh ambil juga spray dalam air minuman, ya, kita ambil air minuman itu, insya-Allah pada ketika tersebut, dengan otomatisnya luka yang sedang luka di kaki itu akan, pertama sekali akan hilang baunya. Selalunya kalau luka ada bau, tidak ada ubat untuk nak bagi hilangkan bau, akan hilang bau. Sesudah dia hilang bau itu, dengan sendiri luka itu menutup. Dan dengan sendiri penyakit kencing manis luka ini ataupun basah ini akan dapat dirawat dengan menggunakan HGH. Itu yang paling penting sekali. Penggunaan HGH ini satu hari 5 kali. Mengikut waktu solat. Berapa kali kita spray? 7 kali spray bagi orang yang ada masalah kencing manis yang basah. Sebab apa? Sebab kalau kita, dan boleh juga kita spray di tempat yang luka. Bila kita spray saja di tempat yang basah, tempat yang luka, tempat itu akan mematikan kuman, mematikan bakteria, dan dia tidak akan bau. Apa buktinya? Dia tidak akan bau. Jadi indikatornya, apa dia ukuran kesembuhannya? Apabila kita melihat tempat luka tersebut tidak ada bau lagi. Sehari ke sehari dia menutup, sehari ke sehari dia tutup, dan diikuti dengan bacaan gulanya yang semakin turun. Bapa, ibu, tuan-puan sekalian,
apakah dia persamaan dengan ubatan kimia yang ada? Dia sama dengan ubatan kimia seperti kita menggunakan insulin. Insulin kalau kita gunakan, insulin itu memang orang yang guna insulin gulanya terkawal. Gulanya terkawal. Tetapi kesan samping menggunakan insulin itu ada kesan sampingnya. Kita boleh guna satu hari 2 kali, 3 kali ataupun 4 kali insulin. Ya. Namun begitu, apabila kita menggunakan insulin, kita kena guna injection. Satu. Yang kedua, ada kesan samping. Yang ketiga, insulin itu datang daripada sumber. Sama ada lembu, pankreas lembu, atau ambil daripada pankreas babi. Baik, subhanallah. Di sinilah Pak Haji nak sampaikan kepada kita hari ini bahawa bagaimana masalah yang terikat mati, yang disebut orang kita terpaksa guna insulin itu kerana itu adalah masalah daruriyat, masalah nyawa, mesti jaga walaupun yang haram, walaupun daripada lembu itu lembu yang tak disembelih, walaupun lembu tak disebut nama Allah ketika sembelihannya, walaupun babi ambil daripada pankreas babi, tapi terpaksa guna sebab daruriyat, nyawa. Hukum fikih mengatakan begitu. Baik. Sebab itu ketika membahaskan tentang hal ini, Pak Haji setuju. Tetapi kalau kita sudah menerimanya seumur hidup kita dengan seolah-olah mengatakan bahawa tidak ada pengganti insulin yang boleh menggantikan insulin, maka di sinilah perubatan kita ingin memberikan satu solusi insulin alami tanpa guna haiwan, iaitu menggunakan HGH. Ini adalah insulin alami. Maka kita spray hanya di bawah, semprot di bawah lidah saja 1 hari 5 kali. Ya, dengan tak teruk, tak perlu injection, dengan kita spray 7 kali spray di bawah lidah. Kemudian kalau ada tempat luka, kita spraykan di tempat luka tersebut. Insya-Allah gula akan stabil. Malah apa yang Pak Haji nak sebutkan di situ, kita akan dapat lihat lukanya akan tertutup, hilang bau busuk dan back to normal hanya dengan SGH saja. Iaitu kita menggunakan insulin growth factor, IGF. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam penyakit kencing manis yang pertama yang jenis basah ini, jangan lagi kita mengatakan bahawa kita terpaksa menggunakan insulin. Jangan lagi kita sebut begitu. Ucapan itu ucapan putus asa dan tidak mau memberi ruang kepada pengobatan halal menggantikan pengobatan yang haram. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, insya-Allah di sini Pak Haji boleh menyampaikan kuliah, bapa ibu mendengarnya. Tetapi kebenaran kuliah Pak Haji ini nanti di lapangan ketika orang sakit itu mencuba. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Begitu juga dengan orang yang menggunakan ubat-ubat pencair darah. Ubat-ubat pencair darah ini untuk turunkan kolesterol, untuk elakkan stroke, untuk ubat stroke, itu juga diambil daripada sumber daripada haiwan yang haram. Jadi oleh sebab itu, ubat pencair darah yang diambil daripada hati ataupun diambil daripada sumber babi itu, kita tinggalkan. Di mana ubat pencair darah kita? Inilah ubat pencair darahnya. Jadi dia bertindak sebagai insulin, dia juga bertindak sebagai ubat pencair darah. Jadi tak perlu kita gunakan ubat pencair darah yang haram. Warfarin misalnya, mereka ambil daripada hati babi. Kenapa kita harus ambil situ? Ketika obat-obat itu dibuat di negara-negara barat, ya, mengambil barat, mereka mengambil daripada sumber yang banyak. Kerana industri apa, peternakan yang apa yang paling banyak? Babi. Heparin mereka ambil daripada sumber hepar babi dia ambil. Untuk apa? Kerana barat mencipta pengobatan tanpa sempadan.
kita mencipta pengobatan berbingkaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi oleh kerana kiblat kita, tetapi kerana pengobatan kita itu tersembunyi dengan satu ungkapan daruriyat, maka umat Islam sudah berhenti untuk berfikir. Bila umat Islam sudah berhenti untuk berfikir, kewalahan mengikut jejak yang ditinggalkan orang. Kalau jejak itu jejak yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau jejak itu bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi SAW, kenapa harus kita mengatakan ini ruksah, kelonggaran yang diberikan oleh agama untuk sepanjang hidup kita? Kita boleh mengatakan ruksah kalau tidak ada pilihan. Ini dalam masa 1 bulan saja, dengan izin Allah, setelah dipraktikkan SGH ini, keputusan nanti boleh diperbandingkan di antara orang yang apabila seorang itu menggunakan SGH ini, kita akan lihat bagaimana kadar kolesterolnya, low density lipoproteinnya. Kita tengok dia akan back to normal. Sila datang ke tempat Pak Haji tunjuk laporan-laporan klinikal, laporan-laporan lab. Sebab ini mudah. Dia tak seperti yang lain. Dia sangat mudah. Seorang pasien yang ada kolesterol tinggi pergi buat test lab, dapatkan bacaannya itu, kemudian ambilnya rutin selama 1 bulan, test semula, kita akan keluar nanti reportnya. Bismillah. Sila saksikan benar atau tidak bahawa likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat, dan Allah tidak ciptakan ubat itu daripada sumber yang haram. Benar atau tidak? Pak Haji cuma menjadi saksi hidup. Menjadi saksi hidup dalam sebuah pembuktian ketinggian pengobatan Nabi SAW. Terserah. Kalau orang itu masih lagi nak menggunakan ubat-ubat pencair darah yang menggunakan daripada sumber yang haram, insulin daripada sumber yang haram, bismillah, silakan. Atas nama daruriyat, silakan. Atas nama daripada fahaman fikih kita yang mengizinkan, silakan. Ruksah, kelonggaran, silakan. Cuma yang Pak Haji nak sebutkan di sini, kalau mereka yang mencari produk-produk yang halal, yang tidak mau mencemari dalam urat, darah, daging, isi yang ada dalam tubuh badannya itu dengan sesuatu yang haram, bismillah, mari bersama dengan Pak Haji kita gunakan SGH untuk pesakit kencing manis yang yang basah, dan juga bagi mereka yang tinggi kolesterol. Ini yang pertama. Baik. Yang ketiga. Yang ketiganya, orang yang ada masalah kencing manis. Cuba kita perhatikan. Kencing manis juga menyebabkan berlakunya penyakit 3-4 serangkai. Penyakit apa tu? Darah tinggi. Kemudian ada jantung. Kemudian penyakit ginjal. Akan berlaku 4 ini. Ya, apabila orang tu ada kencing manis, maka dia akan lihat ginjalnya itu dah mula mempunyai masalah. Apa masalah yang pertama? Ginjal itu berbuih. Ginjal berbuih. Kalau dia sudah mengambil ini 1 hari, 5 kali dia ambil, 7 kali semprot, ginjalnya sudah tidak berbuih lagi. Yang kedua, air kencing daripada air kencing orang yang bermasalah ginjal itu warna hitam. Dia tak boleh filter. Bila kita gunakan ni, dia jernih balik. Dia filternya bagus. Kalau kamar mandi kita penuh dengan semut, selepas ini sudah tak ada semut lagi. Jadi, kalau begitu, maka dia terlibat. Penyakit kencing manis ini terlibat juga dengan ginjal. Jadi hari ini masalah ginjal hemodialisis yang menjadi kerosakan ginjal itu sebab apa? Sebab ginjal sudah tak kuat untuk nak berproses. Jadi kita gunakan SGH ini, human growth hormone ini. Jadi begitu juga dengan orang yang ada darah tinggi, darah kental, kerana ada pencairnya. Begitu juga orang yang ada masalah sakit jantung. Jadi keempat ini dirawat. Penyakit DM, penyakit DM yang basah,
penyakit jantung, penyakit ginjal dan penyakit darah tinggi dirawat menggunakan HGH. Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat-sangat berkesan. Dan dia tidak ada rasa, dia tidak ada bau, dan dia hanyalah seperti air kosong saja. Dia tak rasa apa-apa pun. Kita ambil. Tetapi memberikan kesan yang sangat baik. Dan apatah lagi orang yang ada masalah kencing manis yang basah ini, dia akan menjadikan juga masalah stres, masalah hormon, masalah gangguan hormon yang menyebabkan dirinya dalam keadaan stres, cepat marah, sensitif, rasa terpinggir, rasa ingin untuk pergi, macam-macam perasaan-perasaan yang aneh-aneh yang muncul. Bagaimana cara dia? Ini juga caranya. Kita coolkan dia, tenangkan dia. Jadi apabila fikiran itu boleh ditenangkan, dengan sendirinya tubuh itu akan recover. Dengan sendirinya tubuh itu akan mempunyai self repairing yang Pak Haji sebutkan dulu. Dalam tubuh badan manusia ini ada doktornya. Ada doktornya. Doktor ini boleh bekerja apabila dalam keadaan tidak stres, dalam keadaan dia relax. Bagaimana dia nak relax? Dia perlu kepada human growth hormone. Jadi oleh sebab itu, Masya Allah, bagi pandangan Pak Haji, ini adalah yang terbaik. Bagi mereka yang mempunyai masalah kencing manis yang basah. Jadi kita boleh gunakan ini, asas utama. Baik, sesudah kita menggunakan ini, apa lagi yang kita nak gunakan? Apa lagi sinergi yang kita nak gunakan khusus bagi pesakit kencing manis yang basah ini? Kita boleh gunakan selain daripadanya ialah albumin, iaitu dengan menggunakan ikan haruan, ikan gabus, ikan haruan. Jadi kita boleh gunakan. Sebab apa? Albumin itu sendiri akan memberikan dia tenaga. Jadi percampuran di antara sinergi di antara HGH dengan albumin, isi ikan haruan, ikan gabus, dia menjadi perawatan terbaik dalam pengobatan penyakit kencing manis yang basah. Sangat-sangat baik. Repairing itu berlaku dengan cepat sekali. Maka diperlengkapkan dia dengan VCO. VCO. Bila kita lengkapkan dengan VCO, Masya Allah. Jadi hanya 3 saja. HGH, albumin, yakni daripada ikan gabus, dan yang satu lagi VCO, virgin coconut oil. Tak perlu ambil banyak. Virgin coconut oil hanya perlu ambil 1 sendok, 1 sudu besar pada waktu malam dan pada waktu pagi. Dah cukup. Sebab yang lain di cover oleh pengambilan daripada albumin yang boleh kita ambil 3 pagi, 3 petang dan 3 malam. Itu adalah pengambilannya. InsyaAllah dengan 3 ini sudah terawat. VCO juga cover untuk darah tinggi dan ginjal. Albumin cover untuk juga luka. HGA juga cover untuk luka dan memproducekan banyak insulin lagi untuk tubuh badan. Tubuh badan akan jadi fit semula. Ingat, apabila berlaku kepada penyakit kencing manis yang basah ini, banyak yang Pak Haji lihat, masalahnya ialah dia akan terjadi amputasi. Harus dioperasi. Potong jari, kemudian potong kaki, kemudian potong paha. Lepas tu habis. Sebenarnya tak perlu potong. Tak perlu potong. Cuma orang kita tak yakin. Tak yakin sebab mereka tak pernah cuba. Mereka tak pernah cuba, boleh dimaafkan. Sebab mereka kata, manalah ada ubat yang boleh menghentikan
luka bagi pesakit kencing manis yang dah luka, mana ada ubat? Kalau pergi ke rumah sakit pun tak ada ubat. Dia hanya basuh-basuh, adalah dressing sikit, cuci sikit. Cuci pada setiap hari tidak membawa makna. Sama ada cuci dengan cuka kah, dicuci dengan apakah, tidak ada makna. Dan memang orang sakit tersebut memang tak sakit. Dia reput tapi tak sakit. Dagingnya mati tapi tidak sakit. Cucilah, dia tidak sakit. Ngeri saja nampaknya. Isinya itu dicuci. Ngeri. Tapi dengan kaedah ini sangat mudah. Hanya dengan HGH, sekali dengan VCO dan sekali dengan ikan gabus, ikan haruan mewakili albumin. Masya Allah, Masya Allah. Pak Haji rasakan inilah satu kaedah yang terbaik. Andai kata satulah penduduk dunia ini mengetahui tentang kelebihan di antara HGH plus ikan gabus dan plus dengan VCO, nescaya mereka semua akan datang mencari produk ini. Di mana juga produk ini boleh diperolehi. Jadi Pak Haji harap sungguh-sungguh bahawa mereka yang bersama-sama dengan perubatan ini dapat menceritakan, memviralkan kepada semua mereka yang mempunyai masalah ini. Apalah ada dengan sedikit kosnya, ya, sedikit perbelanjaannya yang tak mahal, dapat merawat keseluruhan daripada penyakit yang berbahaya ini. InsyaAllah kita sambung lagi sebentar lagi. Terima kasih.